Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi pada hari yang penuh keberkatan, penuh kemuliaan, penghulu kepada segala hari, iaitu hari Jumaat. Kebetulan hari ini hari pertama di bulan Rabiul Awal, maka kita berbanyakkanlah selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, seperti mana hari-hari sebelumnya, saya ada kongsi-kongsikan kepada anda selawat yang terbaik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-harian kita, dalam kita berdoa, dalam kita bertawasul, dalam kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah, diampunkan segala dosa, ya, ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah, serta mendapat syafaat Rasulullah. InsyaAllah, pada hari ini kita akan teruskan lagi pada sesi solawat. Dan apa yang akan saya bakal kongsikan pada hari ini, ada yang bertanya kepada saya, Raden, boleh tak ceritakan sejarah At-Tahiyat dan solawat Ibrahim yang dibacakan dalam tahiyat, dalam ketika solat? InsyaAllah, saya cuba kongsikan seberapa ringkas. Kalau nak tahu cerita yang lebih detail, hendaklah berdepan, lebih baik. Jadi saya cuba rungkaikan secara ringkas. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika perjalanan Isra' Mi'raj, waktu itu Rasulullah ditemani oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Bergandenganlah beliau naik menuju bertemu kepada Allah. Sampailah di satu tempat di langit ketujuh, namanya Sidratul Muntaha. Ketika itu Malaikat Jibril berhenti dan berkata, Ya Rasulullah. Berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak mampu untuk naik lagi meneruskan perjalanan bersamamu. Kerana aku tidak mampu menghadapi cahaya Allah, nur yang gilang gemilang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, Wahai Jibril, adakah kau tidak mahu menemaniku? Walaupun selangkah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak mampu menghadapi cahaya Allah, nur Allah yang gilang gemilang. Dan dia pun melangkah setapak, lalu cair mulanya, badannya mula cair, kepaknya, sayapnya yang besar, mengecil, ibarat menjadi seperti burung pipit. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kamu teruskanlah perjalanan dan sampaikanlah salamku kepada Allah di Alkitab nanti ketika kamu bertemu dengannya. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan sampailah di Alkitab dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah solat. Apabila sampai setibanya di situ, ada riwayat yang menceritakan apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kemudian Rasulullah menyambung, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, di sini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Dalam masa yang sama, di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, di Alkitab bertemu dengan Allah, masih lagi dia mengingati umatnya. Ya, masih lagi dia mengendengahkan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian seluruh penduduk langit mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah kisahnya secara ringkas. Ya, kalau dulu bila solat sampai di situ saja baca tahiyat. Apabila turun satu ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 56 jika silap perbetulkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salam dan salawat yang penuh penghormatan kepada dirinya. Lalu, kisah ini ada disebutkan di dalam hadis. Apabila turunnya ayat itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sudah tahu cara untuk memberi salam kepadamu yang terbaik. Tapi kami tidak tahu bagaimana cara solawat yang terbaik, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah terdiam. Datanglah malaikat Jibril membawakan solawat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini soalannya yang dibawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di situ. Lalu apabila solat dibaca tahiyatnya, dari situlah sejarahnya. Wajib. Ada riwayat mengatakan wajib kita membaca solawat Ibrahim ini. Ya, di antara semua salawat, inilah salawat yang paling agung, yang paling mustajab dibaca, yang perlu dibaca. InsyaAllah kita amalkan sehari-harian kita salawat Ibrahim ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah. Ya, caranya itu kita bacalah. Yang pertama dibaca dalam solat. Ya, selebihnya itu setelah selesai solat, kalau kita nak amalkan salawat itu, kita mulakan baca dengan 10 kali salawat Ibrahim. Kemudian ditambah dengan salawat yang ringkas. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh diulang-ulang. Ataupun paling ringkas, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tiada masalah. Yang penting, di antara seluruh selawat yang telah saya kongsikan, inilah selawat yang paling agung. Kerana selawat ini keluar daripada mulut Rasulullah dan keluar daripada Jibril. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi selawat ini juga wahyu dari Allah. Ya, Allah membenarkan dia. Allah memerintahkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak berselawat, maka doanya tergantung-gantung. Jika tidak berselawat, jauhlah kita daripada syafaat Nabi. Dan jika kita tidak berselawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengenali diri kita. Banyak kelebihan, fadilat-fadilat, khasiat-khasiat ya daripada selawat Ibrahim ini kalau diamalkan. Jadi tak perlulah saya cerita. Banyak kelebihannya. Kerana apa? Biarlah kita beramal kerana Allah SWT. Bukan menghendaki kelebihan fadilat satu ayat itu. Biarlah Allah yang memberikan segala kelebihan itu. Yang penting nawaitu kita lillahi ta'ala. Dari Allah kita datang, kepadanya kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, sepenuh hari Jumaat yang penuh kebarakatan, ya, di bulan Maulud, di bulan kelahiran Rasulullah, ayo sama-sama kita perbanyakkan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapat syafaat di akhirat kelak, ya, dimasukkan ke dalam syurga dan dikumpulkan di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah. InsyaAllah, sampai bertemu lagi. Selamat beramal, selamat beribadah, jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.